Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian Asmaun Nabi, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita kongsikan nama yang ketiga, iaitu Hamid. Antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Hamid, iaitu yang memuji. Hamid maksudnya yang memuji. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita mulakan perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan kita cerita sejarah alam dan sejarah manusia ini. Alam dan manusia daripada sudut pujian, daripada sudut memuji dan memuja. Dulu, long time ago, dulu kan, sebelum kejadian manusia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk. Allah jadikan makhluk-makhluk, Allah jadikan planet-planet, dan semua makhluk-makhluk ini memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih mereka, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat surah Isra ayat yang ke-44. Surah Isra ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tusabbihus samawati sab'u wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Apa-apa jua yang berada di langit yang tujuh dan apa yang di antaranya bertasbih kepada Allah, dan tidaklah sesuatu pun yang ada melainkan semuanya bertasbih dengan tasbihnya, tetapi kamu tidak memahami gaya dan bahasa tasbih mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Allah sebut dalam Quran, bertasbih, dan ayat lain pun ada, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah di alam ini apa yang berada di muka bumi dan apa yang ada di langit. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, ada dua lafaz Allah Subhanahu wa taala guna pasal bertasbih. Pertama, ma tu apa-apa pun. Ma dalam bahasa Arab merujuk kepada benda yang tidak bernyawa. Ma yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah pada Allah apa-apa yang berada di langit dan di bumi. Ma, perkataan ma tu apa-apa yang tidak bernyawa, batu, pokok-pokok, kan, dan sebagainya. Yang satu lagi Allah gunakan lafaz man. Man ni sesiapa pun. Sesiapa merujuk benda-benda yang bernyawa. Kalau dulu kita tahu malaikat kan, bertasbihlah sesiapa yang berada di langit, iaitu para malaikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut, tusabbihus samawati sab'u, seluruh makhluk-makhluk yang berada di langit yang tujuh itu bertasbih kepada Allah. Wa man fihin, man, dan sesiapa juga yang berada padanya. Maknanya ada makhluk-makhluk yang hidup, yang bernyawa, yang kita tak tahu, yang ada di alam ini kita tak tahu. Waman fihinna, mungkin orang moden menamakannya sebagai makhluk asing, tapi apapun namanya, Allah Subhanahu wa taala sebut mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk-makhluk ini kita tak tahu, sebab alam yang kita tahu hanya berapa je. Alam yang kita tahu ni berapa je? Alam manusia, alam haiwan, alam pokok-pokok tu macam-macam benda ada. Alam haiwan, alam laut, masya-Allah, ikan-ikan dan sebagainya kan. Lagi macam-macam. Benda-benda pelik pun.
Saya pernah menyelam dengan satu orang yang duduk di Pulau Mabul. Mabul ni di Sabah. Dia tiap-tiap hari mesti akan menyelam. Paling kurang 2 atau 3 kali. Dia mengusahakan chalet di sana. Saya tanya, saya kata, bang, berapa tahun ni menyelam tiap-tiap hari, sehari 2-3 kali, 2 kali, tak boring ke bang? Dia kata, ustaz, menariknya di Mabul ni, kalau saya menyelam, diving menyelam, setiap kali menyelam saya akan jumpa benda-benda baru. Dia panggil nudie branch. Maknanya saya cakap, nudie branch tu benda apa? Alah ustaz, nak senang faham, siput color-color ni. Dalam laut tu ada siput color-color, warna-warna tu kan. Siput color tu, setiap kali menyelam yang baru dia nampak. Uish, tak pernah jumpa ni. Tak pernah jumpa ni. Tak pernah jumpa ni. Baru ni saya buat course technical diving kan dekat Mesir. Yang mengajar saya tu apa nama, instructor trainer. Dia punya ni lah. Dia bukan saja trainer kepada instructor, dia trainer kepada trainer instructor. Memang maha guru lah dalam diving ni kan. Maha guru dalam diving ni. Saya tanya dia, kenapa awak suka diving? Saya tanya dia. Berpuluh tahun lah dia diving ni, dia kecil lagi. Ada sekali saya menyelam dengan dia tu waktu tengah buat course, tengah buat training tu. Dia kata, "Uish, ada satu siput color-color ni, siput color-color di branch ni. Maksudnya yang dia pakai tanjak ni. Memang cantik tanjak. Warna color dia putih dan hitam." Dia kata, "Aku lama dah menyelam. Ini pertama kali aku tengok." Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Tapi yang pasti Allah sebut dalam Quran, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Adam alaihi salam, Adam juga bertasbih, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Dipendekkan cerita, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, Adam alaihi salam berbuat kesalahan di syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Adam, ihbitu minha jami'a, dalam Quran. Allah turunkan Adam di muka bumi. Kalau kita bicara mengenai makhluk asing, ya kita juga makhluk asing. Kan kita bukan asal daripada muka bumi ni. Kita dicipta bukan daripada muka bumi ni, di luar muka bumi ni. Suatu ahli sains ketika menemui ilmu DNA, mereka juga pelik. DNA manusia tidak ada satu pun sama dengan DNA makhluk yang ada di muka bumi ni. Bentuk-bentuk DNA tu, manusia satu-satunya makhluk yang tak sama. Yang lain ada kesamaan, tapi manusia tak sama. Dan akhirnya mereka buat konklusi apa? Kita ni makhluk asing. Kita memang makhluk asing. Tapi memang kita kalau dia ikut Quran, kita tak tahu daripada mana. Kita daripada tempat lain Allah ciptakan. Dunia ni Allah sebut ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu. Maka Adam alaihissalam adalah nabi ataupun manusia pertama di muka bumi ini yang hidup Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dan dalam menjalani kehidupan dia tetap memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Apa takrifan memuji dan memuja? Apa takrifan memuji dan memuja? 3 benda. Yang pertama, selalu sebut-sebut kebaikan. Selalu sebut-sebut kebaikan, selalu seru-seru kebaikan. Itu puji dan memuja. Selalu sebut-sebut kebaikan, selalu puji-puji kebaikan. Yang keduanya, kita punya rasa terhutang budi sampai kita meminta daripada dia tu. Kita minta daripada dia tu. Itu memuji ataupun memuja. Kan? Kita minta pada dia. Dan yang ketiganya, kerana rasa terhutang budi itu kita bergantung kepada dia. Ini puji atau puja. Sebab itu Nabi Adam AS tunjukkan kepada kita 3 perkara ini. Kan? Iaitu dengan selalu menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam ketika buat kesalahan di syurga, dia katakan, disebut dalam Allah rakamkan dalam Quran kan, ya Allah, aku menzalimi diri aku, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tak ampunkan aku dan mengasihani aku ya Allah, jadilah aku ni orang yang menganiayai diri aku. Maknanya dia memuja-muja, dia meminta kepada Allah dan menyebut kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muji dan memuja. Diajarkan tauhid ini kepada anak-anak cucu Adam alaihissalam. Selepas Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Mengikut setengah ahli rawi, nama Idris sendiri itu, Idris berasal daripada perkataan darasa. Darasa ni belajar. Darasa belajar. Biasa dengar perkataan tadarus. Tadarus kita bulan Ramadan kan, tadarus. Tadarus ni maksudnya saling belajar.
Okey, seorang baca, seorang semak, seorang baca, tadarus. Kenapa Nabi Idris itu dinisbahkan kepada belajar? Kerana Nabi Idris adalah satu orang nabi yang Allah kurniakan banyak ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu alam yang baru. Nabi Idris adalah orang yang pertama pandai membaca dan menulis. Nabi Idris. Nabi Idris Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dia ilmu menjahit. Nabi Idris adalah orang yang pandai buat baju ni. Nabi Idris. Dan banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Idris alaihissalam. Hebat orangnya, ilmunya tinggi, ilmu alamnya tinggi sebab pengalamannya luas, Allah bagi wahyu kepada dia. Maka setelah Nabi Idris tidak ada, orang-orang teringat pada Nabi Idris alaihissalam. Teringat, dulu kalau Idris ni ada, macam-macam benda dia boleh tolong selesaikan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Teringat Nabi Idris. Maka selepas Nabi Idris, manusia pertama sekali membuat simbol. Asalnya untuk ingatan. Dia pun buat ingatan simbol Nabi Idris. Sebab simbol macam patung lah. Untuk peringatan. Asalnya untuk peringatan. Ingat Nabi Idris. Dah tak ada lah dia. Dialah mengajarkan menjahit. Dia buat satu simbol. Generasi seterusnya tidak faham itu hanya untuk ingatan. Maka generasi seterusnya telah menjadi ni siapa ni? Ni orang hebat apa semua. Akhirnya memuja patung Nabi Idris itu. Atau memuja simbol-simbol itu. Bermula selepas zaman Nabi Idris alaihissalam, orang mula pertama sekali menyembah patung-patung. Asalnya daripada orang buat simbol itu kan. Maknanya pemujaan sudah tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, berpuja dan memuji tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemujaan yang pertama terjadi bukan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kepada patung-patung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam betulkan balik puja ni pada Allah, bukan pada patung-patung. Memuji dan memuja pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Nuh. Balik ni buka surah Nuh Buka surah Nuh. Dalam Quran ada surah Nuh, baca kisah Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya itu. Ayat 5 ayat 6. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh kata apa? Ya Allah ya Tuhanku, aku menyeru dan berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, malam dan juga siang. Falam yazidhum du'ai, dan tidaklah bertambah apa yang aku seru itu melainkan dia tu Ferrari firara, lari. Nak kena faham bahasa Arab kan? Firara, lari dia jauh. Kalau nak sekarang ni Ferrari kan, lari tu kan. Tapi Ferrari sekarang bukan disebah pada firara ini, tapi nak senang faham bahasa ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Makin jauh. Maka pendekkan cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan muka bumi ini, melainkan orang yang masih memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tenggelamkan. Balik pada orang beriman balik. Habis zaman Nabi Nuh alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Hud dan Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh. Ketika itu Nabi Hud dan Nabi Saleh ini, Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Nabi Hud alaihissalam. Di mana kaum Ad itu mengikut sebahagian rawi di Hadramaut, dekat Yaman. Dekat Hadramaut Dan kaum Thamud ni kaum Nabi Saleh. Di mana kaum Thamud itu seberang daripada, tak jauh daripada Hadramaut, yaitu di Madain Saleh. Madain Saleh sekarang berada di Arab Saudi. Apa masalah dua-dua kaum ini, kaum Ad dan kaum Thamud? Kaum Ad dan kaum Thamud lebih ekstrim lagi. Mula-mula menyembah patung balik, buat balik patung. Dan kemudian mereka bukan saja sembah patung itu, tapi mereka memuja syaitan. Kaum Ad maknanya, dan kaum Thamud bukan saja patung itu, mereka mula menyembah syaitan. Jadi syaitan berjaya memesongkan mereka itu, mereka sembah syaitan itu.
Ini perkara yang kedua berlaku pemujaan dan memuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu penyembahan kepada syaitan. Yang kedua penyembahan kepada syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan bagi kaum Ad, iaitu Nabi Hud alaihi salam, dan kepada kaum Thamud, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Kedua-dua ini, dan juga kedua-dua ini akhirnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua ini, kalau dulu ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian kan, pernah Malaysia ni dapat visa yang special untuk 3 tahun ya. Kita pergi umrah selepas musim haji, dapat pergi Madain Saleh. Siapa dulu pernah? Sekarang tak ada. Kita dapat 3 tahun lebih kurang, 3 tahun lebih kurang. Kita dapat pergi Madain Saleh, 400 km daripada Madinah. Jauh sana tu. Dekat situ ada bangunan-bangunan yang dibuat di bukit-bukit kan, dan ada bangunan-bangunan itu tidak siap, macam seolah-olah tengah buat begitu, tiba-tiba datang azab, mereka pun lari dan mereka termati. Coba bangunan-bangunan lama. Dan Nabi pun pesan, datang Madain Saleh itu jalan laju cepat-cepat ataupun jalan cepat-cepat. Itu pemujaan dan puja yang kedua yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishaq. Okey, diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri yang masyhur, satu Siti Sarah dan satu Siti Hajar. Satu Siti Sarah dan satu Siti Hajar. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Daripada Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah lahir Bani Israel, Siti Hajar lahir bangsa Arab. Bangsa Arab dengan orang Israel ni dia sepupu namanya. Dia adik-beradik lah. Sebab tu perangai dia orang lebih kurang sama je. Kalau beriman baik-baik sangat. Kalau tak beriman, Masya Allah, apa beza Israel bom Gaza dengan Bashar bom rakyat dia dekat Syria tu? Apa beza? Sama. Jadi kalau beriman baik-baik sangat. Kalau tak beriman, Masya Allah, kan, kering hati dia tu. Bermula daripada zaman selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak Nabi diutus. Waktu tu banyak Nabi diutus. Bani Israel, ribuan Nabi diutus kepada Bani Israel. Dan ketika Nabi ini mati, Nabi ini wafat, orang-orang yang ingat pada Nabi, dia memohon bukan pada Allah, dia memohon pada Nabi itu yang dalam kubur. Maknanya bermula pemujaan dan pemujaan yang selain daripada Allah yang ketiga, iaitu memuja roh-roh datuk nenek moyang ni, atau roh para Nabi. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, jangan kamu sembah kubur-kubur macam mana Yahudi itu sembah kubur mereka. Saya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, biasa bawa orang pergi Palestin. Dulu saya belajar hadis ni secara teori saja. Tapi waktu saya pergi Palestin, saya tengok dengan mata saya sendiri macam mana Yahudi itu memang menyembah kubur itu, memang minta pada kubur tu. Dia bukan minta pada Allah. Satu hari itu pergi makam Nabi Yusuf alaihissalam. Dia orang ni dia akan bukan saja berdoa minta pada kubur tu, malahan dia akan tulis surat panjang, dia akan gulung surat tu, dia akan bubuh kat kubur tu. Dia akan bubuh kat kubur tu, letakkan kat kubur tu. Surat tu saya pun ambil satu surat tu kan, panjang surat tu kan. Saya bagi pada saya punya pemandu pelancong orang Islam Nah, dia pandai bahasa Yahudi, dia pun baca. Dia kata, "Oh, ini orang minta, wahai Yusuf, tolonglah aku wahai Yusuf." Minta tu bukan pada Allah. Kita orang Islam, kita pergi ke kubur, katakan hari kita berdoa walaupun di kubur tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ada salah satu guru larang doa kat kubur sebab takut tergelincir minta kat situ tu. Sebab Yahudi minta kat tu, "Wahai Yusuf, tolonglah, tolonglah aku lah, ni ada masalah keluarga lah apa semua." Minta pada Nabi Yusuf tu. Kan? Lepas tu dia tengok saya, memandu pancung ni. Saya pun tengok dia. Kenapa? Kan? Kau tahu tak siapa yang tulis ni? Tahu? Saya pun kata. Macam mana kau tahu? Sebab doanya panjang sangat. Lepas tu dia sengih. Kenapa? Biasanya orang perempuan doa lebih panjang daripada orang lelaki. Orang yang mengadu masalah keluarga suami kan. Dia mengadu pada Allah, mengadu pada kubur. Jadi bermula penyelewengan pemujaan yang ketiga daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, memuja di kubur-kubur ataupun memuja roh-roh nenek moyang ni, kubur-kubur.
Kemudian ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Zaman Nabi Sulaiman terkenal dengan Nabi Sulaiman ini boleh memerintah jin. Di dalam Masjid Aqsa ada penjara jin. Jin-jin yang melanggari perintah atau melanggar undang-undang zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dipenjarakan dengan penjara jin. Saya waktu imam Masjid Aqsa kursuskan saya kan, sejarah Masjid Aqsa, dia pun ajak tunjuk saya, ini penjara jin ni, Nabi Sulaiman penjarakan jin di sini ni. Saya pun tanya imam tu, imam ada lagi tak jin dalam ni? Dia tarik tangan saya, dia kata jangan tanya, jalan terus. Maknanya ada lagi. Dan jin zaman Nabi Sulaiman pernah bertemu Nabi SAW. Ini dalam sirah, mana jin ni umurnya panjang. Jadi ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia ni Allah buka ilmu boleh berinteraksi dengan jin. Dan setengah-setengah manusia ada meminta tolong kepada jin-jin dan dewa-dewa. Mereka sebut sebagai dewa-dewa, jin itu kan. Ada yang menyembah jin-jin ini, membuat pemujaan dan penyembahan pada jin-jin ini. Kan? Apa penyembahan tadi? 3 benda tadi kan? Menyebut-nyebut kebaikan, kemudian minta tolong dan juga berharap dengan jin. 3 benda tadi kan? Memuja atau apa takrifan dia, 3 benda itu tadi. Maka di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman perintahkan jin, dah jangan berurusan dengan manusia, yang kau ni nak rasa sombong dengan manusia. Balik nanti kita boleh baca surah jin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut kan, Allah rakamkan surah jin ayat ke-6 ni. Surah jin ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian daripada manusia yang meminta tolong daripada para jin, dan menjadilah jin itu rahaqa. Rahaqa ni sombong. Kau nak tolong tak tolong, kau kena puja aku. Nak tak tolong, kau kena sembah aku. Sampai, dan manusia ni desperate, maknanya perlukan sangat, tak bergantung pada Allah, boleh akhirnya menyembah jin ini. Itu yang fazaduhum rahaqa. Jadilah mereka itu maknanya sombong, jin itu sombong. Maka berlakulah pemujaan dan pemujaan selain daripada Allah yang keempat, iaitu pemujaan kepada dewa-dewa dan juga kepada jin-jin. Habis zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kan? Ketika antara zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, kan, ketika itu ada orang-orang yang menyembah pula alam ini, alam yang kelima, menyembah alam. Dia bermula daripada Nabi Musa lagi sebenarnya. Menyembah alam. Menyembah alam apa? Menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, memuja-muja bulan dan bintang serta matahari. Sembah tu sembah alam. Dan juga benda-benda lain. Ada yang memuja besi-besi. Ketika besi ditemui zaman Nabi Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud alaihissalam ni dia 1000 tahun sebelum Masihi. Maknanya 3000 tahun daripada zaman kita 3000 tahun zaman kita. Kita kan 2015. Nabi Daud tu 1000 tahun sebelum Masihi, mana 3000 tahun. Siapa depan saya cikgu sejarah kan? Cikgu sejarah depan saya. 3000 tahun lepas perpindahan antara Bronze Age ke Iron Age. Zaman gangsa ke zaman besi. 3000 tahun. Besi baru ditemui. Dan sebab itu Nabi Daud alaihissalam antara mukjizat dia boleh melembutkan besi. Ketika itu ada orang yang menyembah alam. Menyembah besi ada, memuja-muja besi. Apa memuja? 3 benda tadi kan? Sebut-sebut kebaikan, meminta tolong dan juga berharap kepada benda tu. Ada orang besi. Zaman sekarang pun ada. Saya pernah satu ketika maknanya duduk bersama orang yang memuja besi. Hei, besi besula, besi besuda, besi kursani, meresaplah di badan aku. Ada tau? Orang saya campur orang macam-macam. Puja besi tu. Sebab apa? Memuja benda-benda ni. Ada orang puja besi, ada orang puja kain, ada orang puja cincin, kan? Ada orang puja benda lain, besi kuning lah, kan? Jubah Nabi Khidir lah, cincin Nabi Sulaiman lah, paku cerbon lah, macam-macam. Sembah alam. Maka bermula zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa tu berlaku orang menyembah alam.
berlaku penyelewengan yang kelima. Manusia bukan memuja Allah Subhanahu wa taala dan bukan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuja selain daripada Allah, itu sembahan kepada alam. Kemudian yang keenam, zaman Nabi Isa alaihi salam. Zaman Nabi Isa alaihi salam, orang memuja manusia pula. Zaman Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam satu orang nabi yang sangat baik, dan juga dia berusaha untuk membetulkan ahli kitab, orang-orang yang menyelewengkan agama ni kan, berusaha membetulkan balik apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan yang diselewengkan oleh ahli kitab ini. Maka orang sayang sangat Nabi Isa, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Kan? Sebahagian orang berusaha nak bunuh Nabi Isa, dan mereka nak tangkap Nabi Isa, tetapi Allah serupakan seseorang dengan Nabi Isa alaihissalam dan disalib orang itu. Okey? Tapi Quran sebut dalam Quran, Quran sebut dalam surah An-Nisa ayat 157. Surah An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya, yakni Nabi Isa, mereka tidak menyalibnya, tetapi Nabi Isa itu diserupakan. Surah An-Nisa ayat 157. Kita balik, nanti boleh rujuk. Ayat ni panjang sampai yang tengah-tengah tu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu, diserupakan. Maka selepas Nabi Isa AS berlaku penyelewengan yang keenam. Orang memuja manusia, menyembah manusia. Mereka menyembah Isa AS. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Isa itu hanyalah Rasul. Mereka kata Isa itu anak Tuhan dan sebagainya. Berlaku penyelewengan yang keenam. Maka berlalu zaman Nabi Isa AS. Isa satu Masihi kan? Nabi kita Muhammad SAW 500 Masihi ya. Kenabian itu 600 Masihi. Dalam tempoh itu dua kerajaan yang besar, Rom dan juga Parsi. Makin naik. Antara zaman Nabi Isa AS kepada zaman Nabi Muhammad SAW berlaku lagi dua penyelewengan penyembahan. Yang pertamanya, orang sangat cinta kepada dunia sampai menyembah dunia ni. Apa menyembah dunia? Sebut kebaikan pasal dunia. Maknanya meminta pada dunia itu dan juga bergantung kepada dunia itu. Zaman Rom dan zaman Parsi ya. Orang bergantung sangat pada dunia. Puja sangat dunia tu. Sampai memuja perempuan pun ada. Puja perempuan kan. Sampai macam tu sekali. Berlaku penyelewengan yang ketujuh, iaitu orang menyembah dunia. Orang nampak dunia lebih. Orang nampak maknanya orang dah tidak puja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyelewengan yang ke-8 di akhir-akhir sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dah tidak memuja dunia dah. Orang dah tak percaya kepada kewujudan Tuhan dah. Orang percaya kepada diri sendiri ni. Akulah penentu pada segala-galanya. Percaya pada diri sendiri ni. Setengah-setengahnya memuja kekuatan diri ni. Memuja kekuatan diri ni. Memuja diri sendiri, tak percaya Tuhan. Ataupun bahasa moden sekarang orang etis lah. Etis tu aku tetapkan segala-gala. Etis tu kata kita yang menetapkan segala-galanya. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, di sebahagian tempat di dunia sekarang ni ada orang yang memang rasa macam tu. Dia rasa dia. Malah ada orang yang akhirnya, maaf saya sebut menyembah dan memuja diri itu, yakni kemaluan. Diri itu kemaluan disembahnya. Di Krabi ada satu pulau. Saya pernah buat buat program TV di sana. Dekat satu pulau tu ada satu gua penuh dengan kemaluan orang lakinya, yang berbagai-bagai saiz dia. Dia puja, besar ni pun ada, besar mimbar ni pun ada. Dia puja, alhamdulillah. Orang berbogel kat sana tu. Saya buat syuting kita ulas sikit. Waktu balik tu kameraman lambat je balik. Jeling apa tu? Jeling orang lain. Cepat kameraman kita. Kan? Macam tu sekali. Jadi berlaku pemujaan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala 8 perkara ini. Maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan balik, memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya kepada patung. Nabi kata jangan. Patung itu hanyalah patung saja.
sembah Allah Subhanahu wa taala. Penyelewengan yang kedua, penyembahan kepada syaitan. Nabi ajarkan, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Nabi cerita macam mana pemusuhan manusia dan juga syaitan. Yang syaitan ni pernah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hijri ayat 39. Balik tengok surah Al-Hijri ayat 39. Sebelum dia keluar daripada syurga, dia bersumpah dengan Allah dua perkara. Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat, kata iblis, la uziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Dia akan elokkan maksiat. Orang buat maksiat, dia tak rasa dia buat maksiat. Dan ini berlaku. Hari ini ada orang buat maksiat, dia tak rasa dia buat maksiat. Dia derhaka pada ibu dan ayah, dia tak rasa dia derhaka pada mak ayah. Dia rasa pada muka mak ayah. Dia rasa macam tu. Dia derhaka kepada suami, dia tak rasa dia derhaka kepada suami. Padan muka Ustaz, suami saya Ustaz, 2 minggu saya boykot dia padan muka dia. Biar dia rasa Ustaz. Kebil laki tidur kat luar. Ada orang ini dia mengabaikan keluarga dia tak rasa pun dia mengabaikan keluarga dia. Dia tak bagi nafkah, dia buat tak tahu, dia tak rasa bersalah pun. Ini syaitan. La uzayyinanna lahum fil ard, dia akan elokkan maksiat di mata anak Adam ni. Wal ughwiyannahum ajmain. Nabi ajar, Nabi cerita, pemujaan kedua jangan sampai terjebak dengan pemujaan kedua. Pemujaan ketiga pada roh nenek moyang, tidak. Nenek moyang sedekahkan Fatihah. Dia perlu Fatihah kita, bukan kita memuja dia, bukan. Sebab dah terputus amalan dia. Pemujaan yang keempat iaitu pemujaan kepada jin dan dewa-dewa. Ini Nabi pun larang. Nabi tak bagi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, dengan manusia pun kita boleh tertipu. Manusia kan, senyum, makcik goris dan menang makcik dapat kereta makcik kan. Boleh makcik, ini apa kita senyum, kita pun ya ke, kita pun goris kan. Dengan manusia yang nampak pun tertipu, macam mana nak tahu jin tu tipu atau tak kita tu, yang tak nampak. Lepas tu baca surah jin, Allah ada nasihat benda ni, kan. Kemudian yang kelima, pemujaan kepada alam. Nabi juga terangkan detail. Jangan percaya pada kuasa-kuasa besi lah, apa semua. Allah jadikan semua benda ada kelebihan dia. Ada kelebihan, tak sia-sia. Allah tak jadikan benda tu tak mana sia-sia, tak. Semua ada kelebihan dia. Tetapi yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita percaya pada benda tu, percaya batu cincin lah, ni mandrem sikit, kan. Mandrem macam mandrem lah apalah, tapi tak bagi. Sampai takut terlibat dengan benda sihir, benda macam tu. Kemudian pemujaan yang ke-6 kepada manusia. Nabi terangkan dalam Quran, Allah detail. Jangan sembah manusia. Nabi Isa AS hanya seorang nabi, dan kita pun jangan menyembah manusia. Sembah puja tapi 3 benda tadi tu, iaitu menyebut kebaikannya sampai rasa macam ish kan, nak minta hajat pada dia dan juga bergantung pada dia tu kan. Kemudian yang ke-7 kepada dunia, Nabi terangkan dunia ini hanya sementara, kita ini sedang meniti untuk ke akhirat. Jangan sembah dunia, jangan sembah benda-benda yang alam, jangan sembah. Jangan percaya pada kain kuning lah, pada tangkal-tangkal lah, pada paku cerbon lah, pada macam-macam lah kan. Jangan apa juga nama dia, jangan percaya pada benda itu. Percaya bergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, penyelewengan yang ke-8 iaitu memuja diri sendiri. Nabi pun pesan pada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Tetapi thumma radadnahu asfala safilin, dia boleh ditarik ke serendah-rendah kejadian. Jadi kita ni hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang daripada Allah dan akan sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, Nabi orang yang mengajarkan kepada kita kembali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah itu baru mukadimah dia tau. Ni baru masuk cerita ni. Kan? Sebab itulah salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Hamid, orang yang memuji. Hamid, orang yang memuji. Ini baru masuk kelas kita ni. Itu baru mukadimah tadi tau. Ini baru mukadimah tadi. Ini baru masuk kelas kita. Nama Allah Hamid. Nama Nabi Hamid, yang memuji. Kenapa nama Nabi SAW Hamid? Kerana Nabi membetulkan balik
macam mana memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita nak memuji manusia boleh. Maksud memuji, sebut kebaikan, boleh. Tapi jangan sampai sebut kebaikan sampai memuja, sampai minta pada benda itu, sampai bergantung pada benda itu. Itu dilarang. Nabi ajarkan memuji bagus untuk semangat, kan? Untuk menghargai, tapi jangan jatuh memuja, kerana pemujaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar nama Hamid, iaitu orang yang memuji, orang yang mengajarkan kepada kita macam mana kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia ajarkan kepada kita zikir-zikir, sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maknanya subhanallah, maksud Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allahu akbar, Allah lah yang maha besar. Dia ajar pada kita selalu ingat Allah. Azan kan, daripada timur sehingga ke barat, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir kita, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Nak pakai baju, doa, ingat Allah Subhanahu wa taala. Makan, alhamdulillahilladzi doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Semua tu doa daripada kita celik mata sampai kita kejam mata balik, semua diajar memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita orang yang memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga iaitu Hamid, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.